Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Okey, ini adalah kaunter yang diminta oleh saudara atau saudari Faiza atau Faizal. Saya tak pasti nama daripada GBS ya. Okey, dia minta review kaunter Care Plus. Okey, Care Plus. Sebenarnya saya dah pernah review sebelum ni. Okey, tapi tak apa, kita go through saja. Okey, first kita tengok weekly dulu. Okey. Weekly kalau kita tengok based on kolam itik ni, kolam itik dah nak siap hampir nak siap. Alright. So kita tengok masa fasa accumulation dia dah start nak habis. Okey. So yang ni kita tengok biru atas merah. Okey, stop dah cross up. Okey. Dan tengok RSI 40, ADX masih low. Jadi ni kalau kita tengok kalau dia nak naik atas ni bawa ada momentum yang tinggi atas middle line ni lah. So far nampak dia ada potential untuk naik. Alright. Kalau kita tengok dari segi atas ni pula, okay, dia di atas SMA 200. Counter di atas SMA 200, kita tahu dia nak tukar trend. Okay, seterusnya kita boleh guna Heiken IC punya candle. Okay. Alright. So kalau ikut Heiken IC ni, dia keadaan sideways lagi belum sesuai untuk beli untuk swing. Sebab apa? Kita beli bila dia hijau. Kalau ikut yang tadi saya bawa masuk kelas di DNK yang free itulah. Okay, kalau hijau ni kita beli sampai sini, merah jual. Okay, hijau beli, merah sampai sini jual. Okay, so ni maksudnya kalau ikut yang untuk swing belum beli lagi lah. Tapi itu kalau ikut Heiken IC. Kalau kita ikut atas SMA 200 ni, kita okey je untuk ada strong holding power. Sebenarnya boleh untuk masuk tu. Sebab apa? Kita berpegang pada SMA 200. Okey, selagi candle berada di atas SMA 200, kita boleh hold counter tu sebab dia adalah counter yang sedang bertukar trend. Okey, sama juga yang ni dia walaupun dia bocor, tapi dia bocor sikit dan dia naik balik atas SMA 200. Okey. Sebab tu kalau macam ni nampak masih ada peluang untuk dia naik. Kita tengok kolam pun dah nak siap kan. Nanti kita tengok MACD pula. MACD kalau kita tengok pun dia dah cross up biru atas merah. So ini ada satu signal, signal bullish Kalau kuning dia bullish, kalau biru dia start bearish downtrend. Ini ada petanda-petanda dia nak bullish. Alright. So terpulang kalau ikut Heiken IC belum lagi, kena tunggu hijau baru masuk. Okay, kalau kita tengok overall secara mata kasar, kalau kita tutup semua, okay, kita tutup semua ni, kita nampak dia ada satu kotak sideways lah. Sekejap. Okay, kita tutup semua, kita nampak dia adalah sideways. Okay, dia turun macam ni dan dia dalam kotak lah. Okay, dia dalam kotak. Kita nampak macam ni. Okay, saya pernah ada draw ni sebelum ni. Kenaikan dia ini adalah sideways saja. Next adalah resistance sini, next resistance sini. Saya dah buat lukisan untuk projection round the bottom. Kita expect dia akan naik sampai sinilah. Sebenarnya ada potential untuk naik sebab dia adalah round the bottom, tapi kita kan kalau nak swing yang selamat, tunggu dia betul-betul naik lah. Okey. Kalau ikut kotak sini, baru kena break out atas ni, baru dia confirm nak buat kenaikan. Dengan ada volume. Sekarang ni volume dia belum kuat. Ni dekat weekly Okay, kita tengok daily. Daily kita tutup lukisan dulu. Kita tengok based on indicator. Ini dia cross ke bawah, nampak macam nak turun dulu. Alright. Okay. Ini stars. Okay, ada nampak signal dia nak bullish tapi masih di bawah. Biru ni kena cross up atau merah dulu. RSI okey. Nampak dia dah naik Ini yang putih ni line RSI dia dah start mendongak dan dia pun di atas 50. Kalau atas 50 tu counter yang ada momentum. Kalau ikut candle pun dia dah percubaan untuk buat reversal reversal up. Cuma kena ada confirmation dengan volume nanti. Tengok MACD sekarang adalah bullish Kalau kita tengok kuning, trend dia bullish macam kita tengok parabolic SAR. Okey, dot-dot ni mewakili dia sedang buat trend bullish. Sedang cuba untuk naik. Okey, kita tengok yang atas pula. Alright. Tengok yang atas ni Heiken IC. Heiken IC kan kalau dia hijau kita beli. Right? Selagi mana hijau beli, once dia merah jual.
Walaupun nampak sekarang ada sideway, nampak juga dia ada potensial untuk buat kenaikan. Okey. Kita mari ke candle biasa semula. Lilin biasa. Okey, kita tengok intraday. Alright. Okey, kalau kita tengok intraday, traffic light. Okey, susunan traffic light. Okey, merah, kuning, hijau. Okay, sebenarnya dia sedang cuba untuk buat kenaikan. Nampak ini dia stop daripada downtrend. Lepas tu dia ada reversal. Sini ada dia punya validation. Okay, kejap. Validation dekat area sini. Kan validation dia. Sekarang dia tengah test lah. Dia punya resistance sebelum. Sini kita dah pernah tanda sebelum ni kan. Dia punya resistance. So memang dia pergi dekat area sini. Next adalah dekat yang tanda kuning ni. RM1.10. Okey. Ini memang biasa dia sideway macam ni lah. Sebab dia dah start buat kenaikan. Dia buat satu engulfing. Memang dia akan ada perlu rehat sekejap sebelum dia break balik Dia break up balik Kalau sini sebenarnya kat loss dia 2-3 bit bawah engulfing yang ni. Okay. Bawah kita boleh kat loss around 995 sebagai contoh. Bawah daripada candle ni. Yang candle yang start dia nak menunjukkan potential dia naik. Macam ni kita nampak tak? Okay, dia bagi satu engulfing, bullish engulfing. Lepas tu dia sideways sekejap, pump, dia naik. Masa sini dia kena ada satu confirmation yang nak buat kenaikan. Dan ini adalah dia punya resistance yang kita jangka dia akan capai boxing kalau kita pakai boxing. Sini TO, ini T1, T2, T3, maybe hari Isnin ke minggu depan dia akan cuba naik atas kotak ni lah dekat area RM1.08. Okey. Dan seterusnya akan mencari RM1.10. Itu kita punya jangkaan lah. Tapi perlu bantuan volume. Kalau ada minat belian, sekejap je dia boleh naik. Alright. Overall macam tadilah kita tengok dia ada satu round di bottom round di bottom yang kita jangka dia akan naik lah nanti. Cuma ni keadaan sideway lagi. Masih sideway. Okay, masih sideway. Kalau dia break out atas ni baru kita nampak dia satu momentum yang kuat untuk nak buat bullish. Okay. Lain-lain kita boleh pasang. Kalau yang ni pun dia hanyalah untuk kita tengok support resistance. Okay, tutup je mungkin tak nampak. Okay, ni ada support resistance dia. Kita tahu dekat RM1.01 support dia, resistance yang terdekat RM1.06. Seterusnya dan seterusnya. Ini adalah poin-poin untuk kita TP yang terdekat. Okay, kalau kita buy based on Bollinger Band, kita tengok dia selagi dia di atas MA20 sebenarnya dia adalah bullish. Kalau macam ni contoh dia dah bagi start, boleh start entry dah boleh start entry. Okay, bullish dan macam candle di tengah candle berada di atas MA20. Line tengah ni adalah MA20. Ni line yang warna biru ni, line tengah ni MA20. Terus lagi candle di atas MA20 dia sebenarnya okey. Sekarang dia baru di atas MA20 ngam-ngam ngam-ngam di atas ni. So kita expect dia nak buat reversal up. Dia akan mencari apa? Dia akan mencari MA100 dulu. Dekat mana? RM1.20. Itu jangkaan yang kita rasa kalau kita swing short term boleh capai sini. Next kalau kita swing lama sikit dia akan pergi cari RM1.53. SMA 200 dia akan cari itu macam secara basic lah dia macam tu. Okay. Lain-lain RSI okey, AD add sedikit lagi 20. So dijangkakan minggu ni dia akan cuba push kalau dibantu oleh catalyst. Maksud catalyst Omicron, apa-apa saja yang COVID okey, ada catalyst memang akan naik. Dia perlukan volume ada minat belian dia terus naik sebab dia memang chart nampak nak naik dah ni anytime. Alright, anytime untuk short term dia akan pergi carilah untuk MA100. okey. Kalau kita nak lama sikit, nak lebih sikit, kalau kita cari area sini contoh kita nak masuk area sini, kita nak TP dekat area SMA 200. So nak dapat 3% mungkin dalam 2-3 bulan. Contoh tapi dia akan pergi cari SMA 200. Selagi mana dia tak bocor kotak ni kotak dia punya support lah.
support sideway dia ni. Dia downtrend, dia buat sideway yang besar ataupun ranging kita panggil. Okay, dia down up dalam keadaan ranging. Ranging macam ni. Sekejap saya lukis. Ranging, naik, turun, naik, turun, naik. Dia perlu apa? Perlu break up kotak ni untuk betul-betul buat strong momentum ke atas. Walaupun macam tu, ada je orang yang intraday, dia trade je sebab nak sampai daripada kotak ni ke kotak ni dah berapa persen. Banyak je. So maksudnya boleh je trade dalam kotak. Dia turun bawah kotak, ambil. Dia sampai ke apa, TP. Macam tu je. Ada orang trade daily macam ni. Beli ke area sini, TP area sini contoh. Ataupun pakai je trailing stop, tengok sejauh mana dia boleh pergi. Boleh juga ride macam tu. Okay, TF yang lebih kecil, atau tengok 1 hour contoh kita tengok 1 hour. 1 hour adakah dia akan naik? Okay, 1 hour kita tengok BB squeeze BB squeeze maksudnya line-line semua compress, tunggu satu volume naik, pam dia naik Allah maafkan saya. Dia pun kalau tengok stop ni dah sampai dekat dia punya oversold dah sampai sini Dia perlu biru ni cross up dulu merah untuk potentially EP lah entry. Kalau dekat 1 hour kena cross up dulu baru kita entry. RSI semua dah tune dah. Okay, RSI tak ada masalah. Cuma dari segi stop kena cross up dulu. Yang bawah ni pun kena cross up dulu. MACD so far still bullish. Still bullish cantik saja RSI pun tak overbought. Baru 53 tu adalah bullish lah. Rasa atas BB mid BB. So cantik je untuk ride 1 hour. Maksudnya hari Isnin ada peluang. Kita tengok lagi minit kecil 30 minit. 30 minit dia sideway tapi dia di atas SMA 200. Squeeze dia perlu ada satu volume untuk ni nak squeeze nampak BB dia squeeze dia start mengecut. Keperlukan volume dia akan naik. Macam ni. Bollinger Band tu, kita katalah dia buat satu mengembang besar, dia start squeeze, dia start squeeze kecil, dia mengecil tu. Once dia ada satu volume dia akan break up, naik tinggi. Itu adalah apa yang kita nampak K Plus ni. Dia perlu satu sedikit saja momentum ataupun catalyst apa-apa untuk gerakkan dia. Chart nampak dah cantik nak naik lah. 15 minit nampak nak turun dulu. Okay, maksudnya ini apa kita predict saja based on chart, based on apa yang saya predict lah. 15 minit maksudnya kalau kita nak scalping ke, kalau kita nak fast in fast out yang awal pagi tu belum lagi kecuali ada satu catalyst yang betul-betul kuat terus gerakkan dari pagi. Kalau ikut logik pagi belum lagi 15 minit ni yang paling cepat kira pagi-pagi tu kalau kita nak masuk nak scalping dalam masa setengah jam, 1 jam tu tak nampak lagi lah ni. Nampak dia nak exit dia nak turun dulu. Kalau tengok kolam pun dia nak turun dulu. Tunggu dia cross up baru boleh masuk. Mungkin petang ke baru dia dah naik ataupun hari Selasa lah macam tu. Bukan serta-merta pagi tu buka dia naik kita nampak dia tak lah sebab nampak 15 minit nak turun lagi bawah kolam. Overall cantik saja. Ada peluang untuk swing. Swing short term dan long term. Short term cari EMA 100 dekat daily tadi. Long term tengok long term pula. Kalau macam mid term kan betul boleh tengok dia cari SMA 200. Long term selagi mana candle di atas SMA 200. Itu maksudnya dalam 6 bulan hingga 1 tahun. Bila mana candle di atas SMA 200, kita tahu dia adalah perubahan trend. Dia kena cari SMA 200 dulu. Alright, cari dulu yang ni RM1.20. Seterusnya SMA 200 dia dekat atas ni RM1.52. So dia akan cari yang ni mungkin masa 2 bulan 3 bulan. Okay, sebab dia masuk kat bawah kan. Dia perlu bergerak slow sebab dia sideway. Dia perlukan volume. Breakout dulu dekat atas ni. At least cari dulu. Yang ni resistance 1. Breakout dulu jadi RBS. Dan seterusnya breakout yang RM1.11. Seterusnya RBS.
Okey, resistance become support, breakout lagi dia akan cari dekat EMA 100 ni lah, RM1.20. Okey, itu saja yang saya jangkakan apakah berlaku K plus ni. Ada peluang masukkan dalam watchlist Ada saja boleh masuk beli 1000 lot ke, nampak ada banyak volume beli tu, kita boleh join sekali lah, kita join jerung sebab ni RSI dah okey, ADX kena naik sikit dah atas 20 ke 25 cun lah. Okey, dengan ada volume spike, nampak candle makan 2 candle sebelum, boleh try EP. Lepas tu jaga cut loss mungkin 3 bit bawah yang kita EP, ataupun mana-mana support yang ni contoh ni support RM1 1 sen ni, ataupun RM1.6 sebagai support kita, either one. Okay, nak lebih selamat dekat RM1.6 ni, sebab apa, kalau sini RM1 1 sen mungkin dia sentuh dan dia naik kan. Selalu je bila jual je cut loss dia terbang. Okay, so kita kena letak cut loss tu yang agak bijak sikit lah, agak dia tak main ambil kita dan terbang sebab tu kadang-kadang orang tak 3-4 bit bawah EP ataupun bawah support lah yang kita nampak sini contoh 3 bit bawah ni, baru kita jual kalau dia betul-betul drop. Okey, itu saja, hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.